Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya try live dekat Facebook jap. Dia macam ada sangkut sikit. Sekejap ya, saya sambung ke Facebook dulu. Okey. Dah lambat 2 minit dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekejap ya. Okey. Okey. Kita start. Nampak dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Setelah berehat beberapa hari kan. Last week kalau tengok indeks memang drop kau-kau. Banyak sentimen lah kan. Banyak sentimen yang menyebabkan indeks drop. Tapi kalau saya tengok indeks sebenarnya dia drop tu sentimen tu satulah kan. Tapi kalau kita tengok naturally memang dia berada dalam bearish punya zone. That's why dia drop lah. Kalau saya tunjuk sikit lah Kalau saya tunjuk indeks sikit. Saya buka chart dulu. Mana ni? Indeks ni chart. Saya buka dulu nanti saya tunjuk. Indeks FTSE FPMKLCI. Okay. Kita buka terus yang weekly. Okay, saya tunjuk. Saya share. Tapi sebelum tu suara boleh dengar kan? Suara okey kan? Suara pasal gambar okey. Gambar boleh dengar tak? Gambar boleh dengar pula. Hebat. Gambar boleh nampak tak? Suara okey tak? Boleh komen sikit? Okey, cantik. Okey. Bagus. Okey. Saya kena susun ni layout dia ni. Okay, so kita tengok indeks punya chart. Saya tutup dulu semua indikator-indikator ni supaya dia tak banyak sangat lah. Tak nampak serabut sangat kan. Okay, kita tengok secara naked chart. Chart kosong. Full color candle supaya nampak dengan lebih jelas. Okay, basically kalau tuan-puan tengok kan, kita punya indeks secara kosong, chart indeks yang kosong. Okay. Kalau secara mudahnya kita tarik je channel. Kita tarik channel macam tu. Itu adalah dia punya lower channel lah. Okay. Ni. Ini saya buka weekly index punya chart. Apabila dia dah menurun dan dia dah break dah pun dia punya lower channel dah dia naik balik. Okay, patah balik. Ini kalau dalam istilah technical analysis, ini dikenali sebagai V shape punya rebound. Okay, dia V shape. Macam tu. Normally kalau V shape ni dia agak strong. Okay, dia agak strong lah untuk dia rebound. Tapi apa yang kita nampak sekarang, dia dah buat V shape.
Okay, and then index dah berada di atas sebenarnya daripada upper channel yang downtrend channel kan. Kalau kita nak plot channel yang baru, okay, saya cuba plot channel yang baru. Dia lebih kurang macam tu lah. Ini channel yang baru. And then dia break balik. Okay, dia masuk balik dalam channel yang baru lagi, yang apa ni, dropping tu kan. Tapi kalau sekiranya tuan-puan tengok dari segi kiraan trend, okay, dari segi kiraan trend, mak saya pergi delete semua kan. Kita delete mana yang perlu je. Dari segi kiraan trend, sebenarnya weekly index dah mula buat uptrend sebenarnya. Okay, sebab dia sini dia buat low, dia buat high kan. And then dia buat lower high. Okay, situ dia buat higher high. And then lower high, higher high lagi. Sekarang ni dia drop sikit. Yang drop sikit ni dia buat kalau bagi saya dia buat temporary retracement downtrend macam tu. Dia buat low, dia buat higher low, and then dia buat lower low. Dia mungkin akan naik sikit buat another lower high. Mungkin dia drop sikit lagi ke, kita tak tahu. Yang next ni kita tak tahu. Okay, next ni kita tak tahu sama ada dia rebound dan terus naik ke atas ataupun dia nak drop lagi ke bawah tu, kita kena tengok next. Okay, kita kena tengok apa yang akan berlaku nantilah. Okay, bila kita punya bajet pembentangan bajet. Malam ni bukan untuk sesi discussion counter. Malam ni saya nak discuss topik technical analysis, bukan general, secara general. Okay, secara general. Dia lebih kepada santai-santai lah malam ni. Okay, lebih santai-santai, tak education, tak technical sangat, lebih kepada educational, santai-santai. 6 hari bulan. Okay, most probably index drop sekarang, nak tunggu rebound yang lebih kuat lah macam tu. Sebab secara logiknya kan, natural price movement, dia kena drop untuk dia naik lebih tinggi. Kalau dia tak drop low, dia tak akan go higher. Macam ni kan, dia kena drop baru dia akan rebound macam ni. Okay, most probably orang cakap ni adalah dead cat bounce macam-macam lah. Tapi most generally saya nampak index memang buat temporary retracement untuk buat another high lah. Okay, dia akan buat another high. Kalau index naik balik, panjat berada di atas daripada dia punya lower channel ni, upper channel yang downtrend ni, baru kita boleh cakap cantik lah. Okay, cuba saya kecilkan lagi index punya candle. Okay, kita tengok daily punya. Kalau kita tengok daily, then saya masukkan indikator Z2 ni. Okay, indikator Z2 ni untuk nampak lebih jelas. Sekejap ya, saya cuba mute dulu semua supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain. Okey, kalau kita tengok yang indikator Z2 ni kan, daripada rebound yang kuat tu kat sini, dia buat uptrend kan, dia buat uptrend. Macam mana kita nak tahu dia uptrend? Kita kira lah dia punya rukun punya trend tu kan, rukun punya trend dia mesti ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low dan higher high. Okay, lepas tu dia buat downtrend. Okay, dia buat downtrend bermula dari sini. Ini kita boleh consider uptrend lagi. Tapi bila dia start kat sini, dia buat low, dan low ni lebih rendah daripada high yang low yang itu. Itu adalah permulaan dah. Dia dah mula start buat low kan. Jadi dia buat lower high. Sini sinilah dia punya lower high, sini dia punya lower low, lower high kat situ, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So index dah break beberapa beberapa support. Okay, most probably dia akan pergi another low lah. Okay, most probably dia akan pergi another low. Sebab kalau saya tengok dia punya FE2 ni, baru nak kembang je sebenarnya, baru nak kembang ke bawah. Dia start bearish. Kalau confirmkan dengan FE2 punya indicator ni, dekat sini dia starting dia punya bearish. Okay, dia start bearish. So mungkin akan ambil masa lagi lah beberapa. Kenapa terang sangat ni sekejap ni saya tambah dia punya ni, transparency dia kita kurangkan. Okay, cantik. Okay.
Okay. Kalau berdasarkan yang indikator yang FE2 ni, seperti mana yang saya dah terangkan sebelum-sebelum ni kan, kalau sekiranya FE2 punya histogram berada di atas midline, dia menunjukkan bullish sentiment. Kalau dia drop ke bawah, dia menunjukkan bearish. So dari sini bermula bearish ni, dia start kat sini lagi. Okay, area sini lah bermula bearish, dia start menurun, dia cuba rebound sikit kat sini tapi tak berjaya, dia drop balik. And then high chances index akan drop lagi. Okay, high chances index akan drop lagi. Mungkin dia akan drop lagi sampai mungkin lepas bajet lah kan. Sampai lepas bajet, kok ada catalyst yang akan menyebabkan index akan buat reversal balik kan. Okay. Ini kalau kita tengok berdasarkan trend dan candle. Jadi kalau nampak kat sini pun dia ada buat bearish engulfing kat sini. Kalau sekiranya pakai yang 3S UTC, okay, untuk index, lebih jelas lah kalau nampak. Kalau 3S UTC dia cuba untuk break kat sini kan, dia cuba untuk break kat sini tapi tak berjaya, dia masuk balik dalam bearish punya zone. Okay, dekat sini. Ini adalah percubaan. Okay, percubaan. Dah break dah pun. Okay, dah break dah pun. Dah cantik dah sebenarnya. Tapi mungkin general sentiment tak berapa kuat, so dia masuk balik. So ini menunjukkan bahawa indeks belum berjaya lah keluar daripada bearish punya zone. Dari situ kan, dia cuba nak break keluar daripada bearish zone kat situ. Okay, sepatutnya dah bullish dekat situ tapi masuk balik. Okay, bila dia masuk balik, dia meneruskan je lah dia punya bearish zone. So kita tak tahulah, mungkin akan drop lagi beberapa candle lagi kan. Kalau tengok, kalau buat projection yang ni, sekiranya saya buat lukisan, okay, yang ni kita tengok dari segi teknikal lah kan. Okay, sekiranya kita buat lukisan lah macam tu kan, so dia akan drop sikit lagi, drop lagi, baru akan naik balik. So berapa hari lebih kurang lah, seminggu dah, 2 minggu dah kat situ kan, 20 dalam 20 candle. So 20 candle dekat sebulan jugalah. Sebulan jugalah. So kalau bermula daripada awal November mungkin sampai habis November lah. So expected November ni choppy lah, maksudnya bearish sentiment tu agak strong lah macam tu. So tak bermaksud tuan-puan tak boleh trade. So that's why kita kena tahu adakah tuan-puan nak gunakan technical analysis ataupun tuan-puan nak gunakan fundamental analysis, ataupun tuan-puan tak tahu nak pilih apa, tak tahu nak guna technical ke nak guna fundamental ke. Okay, so dia ada pro and cons. Okay, dia ada pro and cons. So seperti mana tajuk yang saya nak discuss pada malam ini, okay, seperti mana tajuk yang kita nak discuss pada malam ini adalah dalam siri diskusi ilmu saham, apa pilihan kita, okay, apa pilihan anda tuan-puan, okay, nak gunakan teknikal atau nak gunakan fundamental atau nak gunakan apa-apa saja, apa ni, teknik harapan ke kan, teknik ikut orang ke, teknik buy call ke, teknik apa ni, ikut kawan kan, teknik tikam-tikam, apalah semualah kan, macam-macam. Macam ada kawan saya dulu, dia suka cakap apa segala macam kan. Apa segala macam lah kan. So you decide. Kita kena decide lah apa teknik kita nak pakai berdasarkan fundamental kan. Fundamental, kalau kita nak tengok index punya fundamental, kita kena tahu counter-counter index yang ada dekat dalam tu. Okay, kita kena tengok kekuatan each of every counter yang ada dalam komponen index tu, yang 30 tu. Okay, kena tahu setiap satu. So kalau nak jimatkan masa untuk tengok projection, kita boleh gunakan technical analysis sebab dia nampak lebih jelas. Okay, dia nampak lebih jelas. Tapi untuk each and individual counter, kita boleh approach kedua-dua sekali kan. Kita boleh approach kedua-dua sekali. Sebagai contoh macam sebelum ni, sebelum ni kan kita ada discuss sedikit macam mana Warren Buffett pilih counter-counter kan. And then kalau ikut siapa yang ada baca lah berkenaan dengan Warren Buffett ke, ataupun attend mana-mana seminar yang ambil idea Warren Buffett kan untuk buat trading, bukan untuk buat investment, secara umumnya, okay, secara umumnya, bukan secara umum, secara spesifiknya Warren Buffett cakap, bayangkan kalau dalam kehidupan kita, okay, dalam kehidupan kita, kita cuma diberikan 20 punch hole, maksudnya ada satu card untuk kita punch, hanya ada 20 lubang sahaja yang kita boleh punch dalam seluruh hidup. And then
kita kena punch betul-betul untuk memastikan setiap kali kita punch tu kita tak tersalah punch. Okay, punch ni buat lubang tu lah kan. So let's say seumur hidup kita hanya ada 20 peluang sahaja. So bayangkan sekiranya kita nak melabur sebagai Warren Buffett, investor lah kan, yang betul-betul investor, kita hanya ada 20 pilihan sahaja seumur hidup. So hidup kita tak panjang kan, paling panjang pun mungkin ada individu yang cecah 95 tahun, tapi kita tak tahu. Okay, mungkin umur sampai 60 kan, mungkin sampai 50, mungkin 40, mungkin 30, mungkin lebih awal lagi 20 kan. Tak ada orang tahu. Dia kan, kalau kita ambil ibaratlah macam kehidupan manusia ni, kalau kita tengok sekeliling kita macam pokok kelapa lah, macam buah-buah kelapa kan. Kadang buah kelapa yang kecil tu kan, baru nak berputik tu kan jatuh. Okay. Kadang yang baru nak masak dah ada air sikit dah kena petik kan. Kadang dah besar, dah masak, dah ada air banyak pun orang petik. Kadang dah tua, dah apa, warna kuning dah kan, baru jatuh. Okay, baru jatuh, dah tua dah. So maksudnya sama kehidupan manusia. Umur kita ni kita tak tahu sampai mana. And then apa yang Warren Buffett cakap, let's say katakan ada 20 sahaja peluang untuk kita invest, 20 counter sahaja seumur hidup. Mana satu yang kita nak pilih? So kalau tuan-puan tengok dekat bursa kan, dekat bursa kita ada 900 lebih kurang lah 900 lebih lah kan, 900 lebih counter. Okey, macam mana nak tengok kan? Selalu orang tanya mana nak tengok counter banyak-banyak ni. Tengok dekat Bursa Malaysia. Okey, tengok dekat Bursa Malaysia. Dekat Bursa Malaysia ni kita boleh tengok senarai counter. Okey. Kita boleh tengok jumlah counter-counter yang ada. Mana dah yang saya selalu buka tu. Dekat bahagian sini. Company, ini announcement. Equity price, mana yang tu? Ni. Ini get listing. Saya pun dah lupa dah mana satu. Dia buat senarai nama-nama counter tu. Saya securities. Ini apa? Masa yang apa ni? Masa bursa punya yang lama punya kan, yang lama punya web bursa tu senang pakai. Tapi yang baru ni saya dah confuse sikit. Saya nak tengok yang total punya. Tak adalah. Ada sebenarnya, nak kena browse balik. Tapi basically ada lebih kurang 900, okay? 900 syarikat yang ada dekat bursa, dan yang patuh syariah sahaja pun, kalau dekat laman web bursa ni dia ada tulis SS tu kan. Yang SSS tu patuh syariah lah. Kalau dekat platform M+, kalau sekiranya tuan-puan buka M+ punya platform, dia ada lain lagi. Ya, saya buka ni. Dia tak ada S tu. Dia ada tanda bulat kecil tu. Selalu ada orang tanya kan, kalau macam tuan-puan yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham, okay, dia ada tanda bulat kecil tu, itu menunjukkan dia patuh syariah. Okay, sebagai contoh macam saya buka ni, ticker chart ni, cuba tengok di GDEX. Dia ada tu yang kecil, tu yang bulat tu kan. Yang kecil bulat tu patuh syariah lah. Kalau tengok sebelah kiri, okay, sebelah kiri dalam banyak-banyak list ni ada MLab. Okay, MLab tak patuh syariah. And then ada apa yang tak patuh syariah kat sini, ice cream. Solutin kan. Sebab ada kadang ada klien yang tanya saya, kenapa order reject kan? Kenapa order reject? Sebab kalau sekiranya tuan-puan buka M+ online yang Islamic punya CDS account, dia memang automatik dia akan reject sekiranya tuan-puan pergi beli saham syarikat yang tak syariah. Okay? Kalau buka yang konvensional,
dia tak reject. Okay, dia akan lepaskan. Kalau buka yang Islamic account, yang syariah account, dia memang automatic dah set up. Tak boleh lepas kalau sekiranya kita pergi tekan buy untuk syarikat-syarikat yang tak syariah. Okay, macam kalau sekiranya tuan-puan pergi tekan es krim ni kan, memang tak lepas lah ya, memang dia akan automatic block macam tu. So selamatlah kat situ, kita tak tersalah beli. Okay, macam K-Star kan, walaupun kenaikan harga dia cantik tapi dia tak syariah. Kadang-kadang kita excited nampak macam oh cantik lah dia hari ni, kita pun pergi buy. Bila buy, kalau tengok dekat order status rejected, itu bukan masalah dengan platform apa semua, itu dia memang automatic dia reject. Okay, sebab counter tu tak syariah. Okay, so kembali kepada tajuk. Ini saya punya ebook ni. Ebook dah siap, cuma itulah duk tengah tacak-tacak lagi, banyak lagi nak buat. Okay, index. Apa saya cerita pasal apa? Pasal ni, pasal counter-counter ni kan. Dia pun ada lah kat bawah ni kan. S ni refer to syariah, X tu exclude dividend. Boleh tengok lah nanti tuan pun boleh tengok lah. Laman web bursa ni sebenarnya banyak information. Kalau rajin, boleh ambil masa go through, browse, tengok apa benda announcement yang paling penting dalam ni. Okay, yang paling penting dalam ni adalah dekat sini, company announcement. Okay, so kalau sekiranya tuan-puan mengkaji sesuatu counter berdasarkan dia punya news, berdasarkan dia punya financial report, berdasarkan dia punya quarter report, itu dah termasuk dalam kategori fundamental analysis. Okay, kalau sekiranya tuan-puan nak kaji sesuatu counter tu hanya berdasarkan dia punya pergerakan chart, okay, sama ada price, sama ada volume, sama ada dia punya indicators, apa yang sahaja yang ada dekat chart, dan mengabaikan faktor announcement, mengabaikan faktor news, faktor quarter report, faktor financial report, financial ratio dan sebagainya, itu dikira sebagai technical analysis. Okay, okay, pure technical analysis. Kalau kita gabungkan, kita buat kajian fundamental analysis, kita just nak tengok counter-counter yang at least dia tak rugi 5 tahun ke belakang, ataupun walaupun dia pernah rugi sebelum ni tapi dia dah buat comeback, maksudnya dia dah mula membuat keuntungan. And then kita tengok pula dekat chart, tengok dia punya kenaikan harga, adakah dia uptrend ataupun dia downtrend ataupun dia sideways. Itu kita panggil sebagai hybrid lah, maksudnya combination antara technical dengan fundamental analysis. Okay, so kena pilih ataupun boleh pilih. Okay, boleh pilih nak guna yang mana. Nak gunakan news, boleh. Ada orang gunakan news untuk trade, ada orang gunakan corporate exercise, ada orang trade hanya berdasarkan bonus issue. Okay, ada orang trade hanya untuk dividend, okay, berdasarkan dividend issue. Ada orang trade berdasarkan share consolidation, ada orang trade berdasarkan share split, ada orang trade berdasarkan right issue. Dan saya pun memang pernah pergi kelas dan belajar tentang tu, tentang macam mana cara nak trade apabila ada right issue, macam mana cara nak trade apabila ada private placement, macam mana cara nak trade apabila ada bonus issue, okay? Macam mana nak trade apabila ada dividend. Semua benda tu kita boleh pakai. Sebab dalam pasaran saham ni, bayangkan kita ada 900 lebih syarikat. Okay? Syarikat ni bukan benda kecil lah. Okay? Satu-satu syarikat tu memang kalau dari segi asset company tu berjuta-juta lah kan. Kalau nak compare dengan kita punya harta benda kan, dengan rumah kita, kereta, dengan apa gaji, simpanan kita semua sekali, syarikat tu memang jauh lebih besar lah kan. Satu-satu syarikat tu pun dah ada banyak benda lah yang berlaku kat dalam syarikat tu. Okay? Satu-satu syarikat tu pun dah banyak dah perkara yang berlaku dengan dia punya merger, acquisition, ESOS ataupun dia punya corporate exercise kan, dia punya new product, new field. Macam kadang kita tengok syarikat tu sebelum ni dia teknologi, tiba-tiba dia jadi contoh macam thrift sebelum ni di properties, tiba-tiba dia jadi teknologi kan. Macam AT kan, AT teknologi, tiba-tiba nak buat glove ataupun terlibat dengan pembinaan dalam glove macam masing. Sebelum ni properties kan, lepas tu tiba-tiba terlibat pula dengan glove kan, banyak. So benda-benda macam ni, apabila sesuatu syarikat tu, okay, apabila sesuatu syarikat tu dia menceburkan
diri ke dalam bidang yang bukan dia punya core business sebelum itu, dia dah melibatkan perubahan kepada dia punya fundamental dia. Okay? Ada perubahan dari segi fundamental. Macam Bahvest. Bahvest kalau kita perasan dulu, dia lebih kepada aquaculture punya company kan. Dia apa ni? Bahan makanan ikan-ikan apa semua benda-benda itulah kan. Yang melibatkan aquaculture lah. Tapi tiba-tiba dia lari bidang, dia terlibat dalam pelembungan emas. Dalam pelembungan emas. So, apabila ada benda yang berlaku macam tu, dia akan menyebabkan berlakunya perubahan dari segi dia punya fundamental. Itu kita kena tengok turning point dia macam mana. Okay? Setengah company ambil tindakan yang bagus. Maksudnya kalau sekarang, kalau kita nampak company tu dia mungkin sebelum ni dibuat teknologi kan, dibuat benda-benda berkaitan dengan teknologi, tapi apabila dia nampak macam dengan COVID ni melanda kan seluruh dunia, dan Malaysia antara pengeluar glove terbesar dunia, dan kita pun ada sumber getah kan. So apabila dia tengok potensi dekat situ dan company itu terlibat secara langsung, okey, dia bolehlah mungkin dari segi fundamentally, kalau kita tengok nanti next quarter report, sekiranya demand terhadap glove masih meningkat, so kita boleh nampak projection dia punya quarter report dia akan meningkat lah macam tu. Okay, so apabila ada peningkatan dari segi quarter report, kita boleh expect dari segi fundamentally company ni dah ada improvement. Okay, dah ada improvement. Macam mana nak tengok? Ada banyak cara lah kalau kita nak tengok kan dari segi fundamental. Antara yang selalu orang pakai kan Malaysia Stock Base, ada lagi yang orang gunakan bursa marketplace kan, laman web itulah yang membantu. Dari segi announcement pun kadang-kadang kita kena tengok juga. Contoh kan, kalau saya ambil contoh yang baru-baru ni, JAX. Cuba kita tengok JAX. Dekat saya tengok company JAX. JKS. Okay. So JAX Resources search. Okay, apa yang JAX buat kan? Sebelum dia buat dia punya corporate exercise tu, okay, apa yang dia buat ni, dia dah bagi dah announcement pada okay, 9 September, JAX Resources. Apa yang dia cakap? Dia propose, okay, syarikat JAX propose untuk right issue. Okay, dia nak keluarkan ordinary share saham, okay, together with free detachable warrant. Dia nak keluarkan saham tambahan dan warrant tambahan, okay, untuk raise proceed up to 289 million, 0.64 million proposed right issue. Okay, ini maksudnya right issue lah. Okay, so kita kena kajilah kenapa JAX nak buat right issue. Kalau sekiranya tuan-puan dah belajar sebelum ni, syarikat bila syarikat dapat modal untuk digunakan untuk sama ada nak expand ke apa semua. Okay. Bila syarikat dapat modal, apabila dia masuk ke dalam bursa, sekali je dia syarikat akan dapat modal kan. Apabila dia masuk dekat bursa masa IPO lah. Okay. Masa IPO tu satu-satunya masa yang syarikat dapat modal yang besar daripada public, daripada institution, daripada special investor, siapa-siapa lah kan, siapa-siapa sahaja yang beli IPO, tak kisah institution beli ke, retailer beli ke, fund manager beli ke, bank ke beli kan, syarikat-syarikat lain beli, masa itulah syarikat akan dapat modal yang besar. So modal itulah digunakan untuk expand, untuk bayar hutang, untuk bayar kos listing dekat bursa kan. Kalau syarikat nak buka kilang lain, syarikat nak buat research and development, nak expand overseas dan sebagainya, duit tu. So duit itu dia dapat sekali je apabila saham tu dah listed. Okay, apabila saham tu dah listed. Contoh saya ambil contoh yang baru sahaja listed, Ephraim lah contoh. Apabila syarikat dah listed, okay, ni tak nampak sangat. Cuba kita ambil kat sini. Saya tukar balik dia punya ni, MYX. Kita ambil Ephraim. Saya kena delete dulu ni. Kena delete ni, kita tak Ephraim.
Tak keluar pula ni. E-frame. Ni ada. So E-frame berapa candle? Daily. Baru berapa je? 1, 2, 3, 4, 5 je. Baru ada 5 candle je. Okay. Baru ada 5 candle je. Nak nampak banyak sikit saya tukar 4 hourly lah. Okay. 4 hourly nampak okay sikit. Kita tukar pada full color candle. Okay. E-frame baru ada 1, 2, 3, 4, 5 candle harian. Okay. Baru ada 5 hari. Dia punya sejarah dia kan. So, masa mula-mula syarikat E-frame ni listed kan. Okay, masa mula-mula dia listed dia dah dapat dah duit. Okay, dia dah dapat dah duit tu dan duit itu telah digunakan. Okay, duit itu telah digunakan. So, sekiranya bisnes tak bagus dan sebagainya, dia nak lagi duit. Dia nak ambil kat mana? Sama ada dia buat syarikat ni boleh buat loan lah dengan bank ataupun dengan institution lah kan. Lain yang boleh bagi loan ataupun salah satu cara lain, dia ada beberapa cara untuk syarikat dapat loan. Okey, bukan loan, untuk dapatkan modal daripada bursa, daripada pelabur. Okey, siapa tahu? Ada beberapa cara. Kalau ahli-ahli group ni sepatutnya dah tahu dah ni sebab saya ada kupas dalam video trading the announcement. Cuba teka macam mana cara lain untuk syarikat dapat duit daripada pelabur yang dah sedia ada dekat pasaran saham. Sebab dia dah dapat dah first time masa IPO tu. Okay, buka warrant baru. Okay, betul. Tuan Hilmi, Tuan Asri cakap warrant. Tuan Iwan cakap buka warrant baru, right issue Hilmi kan. Tuan Hilmi cakap right issue. Tuan Nazri cakap right issue. Okay, warrant. Tuan Zahari cakap warrant. Okay. Private placement. Lagi. Right issue, private placement. Betul lah tu. Okey, terima kasih di atas consolidation tak? Consolidation warrant lah. Kebanyakan warrant. Okey. So, basically apa yang kita tengok tadi lah. Okay, apa yang kita tengok tadi. Apabila syarikat propose right issue, okay, dia nak tambah saham baru, okay, dia nak tambah saham baru, okay, dengan istilah apa yang saya cakap ni. Dia nak tambah saham baru dan warrant baru. So, saham baru dan warrant baru tambahan. Okay. So, bila ada tambahan, siapa yang akan beli? Siapa-siapalah kan, institution pun boleh beli, retailers pun boleh beli. So, apabila ada tambahan saham dan warrant baru dan benda ni macam produk lah. Apabila ada produk baru, produk tu mesti dijual kan. Produk tu dijual. Dan mesti ada pembeli. Apabila ada orang dah beli, so barulah produk tu, barulah saham tu ataupun warrant tu akan listed. Okay, akan berada dekat pasaran lah, okay, berada dekat bursa. Cuma dia akan melalui proses yang dipanggil sebagai right issue lah kan. So dekat sini saya tak adalah nak cerita right issue di panjang lebar sebab ahli-ahli grup sepatutnya dah tahu sebab saya dah cerita panjang lebar lah kat dalam video kan. Cuma kena tengok balik. Tapi apabila berlakunya right issue, siapa-siapa yang subscribe right issue ni, kalau dia nak, okay, dia nak dapatkan warrant percuma dan saham percuma, dia kena keluar duit. Okay, dia kena spend. Duit yang dia spend untuk exercise dia punya right melalui right issue tu, di situlah syarikat akan dapat duit. Itu yang pertama. Yang kedua, syarikat mengeluarkan warrant. Okay, syarikat mengeluarkan warrant. Kalau tuan-puan perasan, warrant ni dia ada tempoh mati. Contoh kan, mungkin dalam masa 2 tahun atau 5 tahun, mungkin maksimum, kalau saya tak silap lah kan, kalau saya tak silap maksimum selama 15 tahun. Kalau saya salah tolong betulkan. Tapi normally kita nampak sampai 10 tahun lah biasanya kan. Ada yang sampai 5 tahun sahaja. So apabila warrant tu nak mati, dia akan bagi masa bertenang 14 hari frozen. Okay, 14 hari sebelum dia mati dia dah frozen dah. So katakan kalau tarikh mati dia adalah 30 hari bulan Oktober, dia dah frozen daripada 15 Oktober tu dia dah mula beku dah. Dah tak boleh nak trade dah. Okay. So that's why kena hati-hati. Kalau warrant tu cuma ada 30 hari sahaja lagi jangka hayat dia, cuba elakkan lah. Okay. Cuba elakkan. Kena tengok maturity date tu bila. Kalau dekat sini, contoh ni saya buka dekat sini, contoh kita buka satu counter.
Yang warrant dia baru je mati. Apa? K Group dah mati dah dia punya warrant dia hari tu. K Group. KGRO. Tak ada dah. OR dia pun dah mati. Apa yang saya perasan yang tu? Thrift ke? Thrift dah mati betul dah. Tak ada dah. Yang baru-baru je mati. Ewin lambat lagi. Ada berapa hari lagi ni? Ewin ada 690 hari lagi. Siapa? EG betul-betul EG. EG. Okey. EG. Okey, tengok Kalau tuan-puan perasan, okey. EG dia punya tarikh mati dia 3 hari bulan 11 kan? Hari inilah kan tarikh mati dia 3 hari bulan 11. Tapi kalau perasan 2 minggu sebelum tarikh dia mati dia dah meninggal. Macam mana tu? 2 minggu sebelum tarikh mati dia dah meninggal. Bunyi macam tak logik. Tapi itulah dia, kalau warrant dia macam tu. Tarikh mati dia 3 hari bulan 11. Okey. Tapi dia koma. Okey, sebelum dia mati dia koma dulu 14 hari. 14 hari koma. Waktu dia koma tu adalah waktu untuk tuan-puan convert kepada mother share sebenarnya. Okey. Macam mana cara nak convert kepada mother share tu? Kena contact registrar. Registrar mana nak cari contact number registrar, cari dekat dalam ni. Okay, cari dekat dalam announcement ni, dia akan ada bagi dekat situ. Okay, cubalah kita tengok. Saya cuba buka EG, kok ada lagi kan dia punya information tu. Okay, ini kalau kita nak tengok secara fundamentally, kita kena ambil peduli ni semua benda-benda ni. Okay. Kalau sekiranya tuan-puan nak tengok secara technically, tengok chart je. Okay, tengok chart je. Okay, cuba kita tengok lah additional announcement, subdivision. Ini dah lepas. Cuba saya cari EG. Kita tekan EG punya warrant. Apa yang mati tu? Warrant C. Okay, kita tengok EG warrant C. Kita tengok apa information yang berkaitan dengan warrant C. Ni 2 Oktober kan, dia tulis kat situ. So notice to warrant holder, expiry maturity of securities. Okay, 2 Oktober sebenarnya dia dah bagi announcement dah sebenarnya. Okay, date of announcement 2 Oktober. Sebelum itu ada lagi, dia dah bagi lagi awal 1 Oktober dah ada dah expiry of ataupun maturity of securities. Okay, so company memang dia bergerak company ni sebenarnya dia memang sistematik. Dia dah bagi dah date tu, bila dia mati, bila nak conversion dan sebagainya. Cuma kadang kita je yang tak perasan kan. Kita je tak perasan sebab kita kelang kabut. Nak tengok tu, nak tengok ni, nak tengok tu, nak tengok ni. Kalau sampai kita tak boleh nak fokus each and individual counter macam tu kan. So tengok macam EG kan. Dia dah bagi tahu siap-siap expiry. Okay. Type of expiry lah. Okay. Mode of satisfaction of exercise cash. Maksudnya kena bayar cash kalau nak tukar kepada mother share. So nak bayar berapa kalau nak tukar kepada mother share? 42 sen untuk setiap satu warrant. Kalau kita ada 100 slot warrant ataupun 10,000 unit kalilah. Okay, 10,000 unit kali 42 sen. Okay, untuk tukar. Tekan kat gambar apa tu? Tekan kat gambar mikrofon. Oh, okay. And then settlement physical share. Maksudnya convert kepada physical share. Okay. Last date trading 15 hari bulan Oktober. Okay. Dia tulis dekat sini. Tarikh mati dia 3 hari bulan November. Okay, tarikh mati. Tapi dia dah koma siap-siap. Dia dah koma dah. Dah tak boleh nak bergerak dah. 15 hari bulan Oktober. So, last date of trading ni memang ada. Okay, memang ada dan memang ditulis sebenarnya. Dalam ni tak adalah. Kalau kita buka dia punya ni, dekat bahagian announcement, memang ada kat dalam ni. Okay, memang ada kat dalam ni. So, tuan-puan punya tugas untuk ambil tahu sedikit. Okay. Dia memang akan tulis kat situ. Macam ni kan.
buka je, baca sikit apa yang ada kat dalam tu. So dia memang akan bagi tahu last date of trading 15 hari bulan, last date of time and of suspension 16 hari bulan. Okay, last date time for transfer into depositor CDS account 26 hari bulan. Memang dah ada dah, semua date-date tu memang penting dan memang kena ambil berat lah. Okay, memang kena ambil berat, kena belajar sikit lah benda tu. Okay, yang lain-lain tu biarlah, tak ada apa sangat. Macam tu. So 14 hari sebelum dia mati dia dah koma. Masa dia koma tu dia dah suspended dah. Okay, so bila dia dah jadi warna kelabu tu, dah pucat dah kan, dah jadi mayat. Bila dah jadi mayat tu, tak boleh nak buat apalah. So kalau sekiranya sangkut kat dalam tu, ada dua option sahaja. Sama ada biarkan modal yang ada kat dalam tu burn, ataupun tuan-puan convert kepada mother share. So nak tahu berbaloi ke tak berbaloi convert kepada mother share, kena tahu berapa exercise price dia, and then berapa lot yang kita beli, berapa harga mother share dia. So adalah kan dia punya kiraan dia sikit-sikit. So apa yang saya cuba nak sampaikan adalah, kalau sekiranya kita nak kaji secara fundamentally, kita kena ambil peduli semua benda-benda ni lah. Corporate exercise, dia punya financial ratios kan, dia punya quarter report, annual report, benda-benda tu. And then yang paling penting sekali, kena tahu company tu buat apa. At least tahu company tu buat apa. So paling mudah kalau nak tengok, boleh tengok dekat Malaysia pula, Bursa Marketplace. Dulu saya selalu buka ni Bursa Marketplace ni. Tapi bila dia upgrade dia punya laman web dia, tiba saya pun jadi pening. Okay. Tapi laman web dia okey je. Okay, kita boleh masuk login melalui Google je, tak perlu nak buat password apa semua pun. Guna Google pun dah boleh masuk dah sebenarnya. So bolehlah tengok saham-saham ni kan. Nak tengok apa cuba tengok apa yang ada, the stock. Okay, tengok apa yang ada. Cubalah ambil satu Saya just pick je mana-mana ni tak kisah apa mana-mana ni kan. Kita just ambil je satu Adventa lah contoh. So apa yang saya selalu tengok kalau dekat Bursa Marketplace ni, saya nak tengok ni company profile ni, sebab kita nak tengok dia buat apa. Okay, kita nak tengok dia buat apa. Dia akan ada summary dekat situ. Okay, summary. So Aventa, okay, healthcare product, sterilization, home dialysis product, services, corporate, healthcare product, manufacturer, distributor, traders of healthcare product, okay, sterilization provider segment, semula kan. So kalau musim COVID ni adalah kesan dia kan, So siapa dia punya shareholder, siapa dia punya board of director, apa semua kita boleh nampak kat sini. So pergi kat gerak ni, dia punya menu atas tu kan, untuk lebih nampak macam ni. Kita boleh nampak dia punya EPS, dia punya ROE negatif. Okay. Apa ni book rate, apa P/book apa? Book apa ni? Book value ke apa? Market cap PE, PE 12. Kalau nak tengok chart ni, better tengok technical analysis lah. Ini pun guna trading view ni. Ni chart by trading view. So kita pun pakai trading view kan. Dia siap ada analysis consensus lagi. Okay. Tak ada. Ada satu je hole kat sini. Tak ada orang buat analysis counter ni. Research. Alpha indicator. Tengok ownership. So kalau macam, kalau let's say tuan-puan nak tengok fundamentally, boleh rujuk lah. Okay, boleh rujuk. So ni dia punya investor, individual investor yang top 10. Okay, nampak dia punya pegangan dia 67%. Okay, semualah nampak kan. Okay, tak ada institution. Ini individual, institution punya mana? Government agency ada sikit, corporation.
Dia tak detailkan lah. Alah. Okay, lebih kurang macam itulah. Okay, so okay. Basically untuk fundamental ni sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak tahu kan. At least kita kena tahu first kita kena tahu apa business yang syarikat tu buat. Okay, first itu yang pertama sekali. Apa produk yang dia jual. Kalau dia buat servis, apa servis yang dia tawarkan. Macam MacEG, kita tahu kan MacEG. And then dari segi financial report, at least tuan-puan kena tahu baca financial report. Okay, kalau nak tahu lebih detail memang kena belajar sikit lah kan. Kena belajar sikit lah baca financial report. And then kena ambil peduli apa dia punya apa ni, perubahan dari segi fundamental. Contoh sebelum ni syarikat tu rugi, tiba-tiba dia tukar dia punya bidang, tiba-tiba jadi untung pula. Kat situ dia akan memberikan impact lah kepada harga saham tersebut. Sebab secara ringkasnya saya boleh tulis dekat sini. Ini saya dah ulang beberapa kali sebenarnya. Okay? Saya dah ulang beberapa kali dah. Benda ni penting sebenarnya untuk fundamental. Dari segi formula kepada financial, okay, syarikat, aset, total aset syarikat bersamaan dengan shareholder equities, okay, tambah dengan liabilities. Okay. Kalau sekiranya kita ubah sikit dia punya formula dia, shareholder equities bersamaan dengan asset tolak liabilities. So apa yang kita dapat adalah net asset. So basically apa yang kita boleh cakap adalah harga saham, okay, harga saham, nilai saham dia direct connection dengan net asset. Okay, kalau company tu ada asset yang banyak dan asset tu makin bertambah dari masa ke masa, kita akan expect harga akan meningkat long term in the long run. Okay, that's why kalau tuan-puan baca apa yang Warren Buffett cakap kan, pasaran saham ni dia seperti mesin penimbang. Saya pun tak faham sangat sebenarnya bagi mesin. Dia akan meningkat makin lama makin bernilai macam tu. Apa mesin apa yang dimaksudkan tak tahu lah macam tu. Okey, dia bukan macam voting machine, makin lama dia makin susut nilai. Okey. So, kalau dari segi short term kita akan nampak harga sesuatu saham volatile. Okey, volatile. Bergerak naik turun cepat. So, dalam keadaan volatility tu kita tak boleh nak guna sangat fundamental analysis. Sebab fundamental analysis dia adalah slow progress. Apa yang berlaku terhadap financial report dan sebagainya adalah history yang telah berlaku. Dan dia punya kesan dia agak lambat. Okay, kesan dia agak lambat. Tapi walaupun kesan dia agak lambat, dalam jangka masa panjang memang dia macam mana kita nak cakap, dia memang reliable dalam jangka masa yang panjang. So jangka masa yang panjang ni kita assume 5 tahunan ke atas lah. Okay. Unless kita nak simpan lama untuk 5 tahun dan ke atas, okay, maksudnya kita boleh pakai betul-betul fundamental analysis. Okay, dan kita boleh jadi holder lah ataupun jadi investor lah kan, pure investor. Kalau kita nak short term, macam kita tak sabar nak simpan sehari pun dah tak sabar kan, seminggu lagi lah kan, sebulan lagi lah, melompat-lompat kan, nak simpan 6 bulan, aduh macam tu kan, berpeluh kan. Kalau kita macam tu tak sabar-sabar, dalamkan lagi ataupun perkemaskan lagi ataupun mahirkan ataupun belajarlah betul-betul technical analysis. Okey, belajarlah betul-betul technical analysis. Dan technical analysis ni dia satu cabang yang very broad. Dia sama dengan fundamental analysis. Fundamental analysis ni kajian yang tak akan habis. Okey, sebab syarikat bersifat dynamic, sentiasa ada perubahan pada syarikat. Okey. Dari segi produk dia, dari segi innovation, dari segi teknologi kan, dari segi direction, mission, macam-macam lah kan.
even dari segi technical analysis pun sentiasa ada innovation. Okay, sentiasa berkembang. Sentiasa setiap masa kita akan nampak ada cadangan baru, idea baru, cara technical analysis baru dan sebagainya. Tapi sekiranya kita nak sustain, okay, sekiranya kita nak sustain ataupun kita nak bertahan lama dalam pasaran saham, kita kena ada kita punya style yang kita sendiri jelas dekat mana kita berada. Adakah kita seorang technical analysis punya traders, ataupun kita investors, ataupun kita suka swing, ataupun kita suka intraday, ataupun scalper. Kita kena decide. Okay, kita kena decide dan perkemaskan kemahiran, skill, knowledge yang kita ada dengan kita punya trading style kita. Okay. Kalau kita suka invest, perdalamkan ilmu investment. Okay. Kaji betul-betul fundamental syarikat. Okay. Kaji betul-betul tentang apa ni, value investing. Okay, value investing. Warren Buffett ni dia lebih kepada value investor lah. Okay, value investor. Sebab dia belajar dengan Benjamin Graham kan. So Benjamin Graham dia cari stok-stok yang under value. Tapi apabila Warren Buffett dah mula kenal dengan partner dia, okay, Charlie Munger. Charlie Munger ni dia lebih nampak kepada futures punya value. Okay, macam kalau awal-awal masa Warren Buffett belajar dengan Benjamin Graham, dia cari yang stok-stok yang under value, yang di bawah daripada intrinsic value. Asalkan murah je dia beli. Okay, asalkan murah je dia beli. Tapi bila dia berkenalan dengan Charlie Munger, dia dah mula tukar approach. Charlie Munger dia lebih cari saham-saham yang tidak semestinya under value, tetapi saham yang ada prospek, future prospek untuk pergi jauh. Itu. Dia dah mula twist dia punya investment punya style. Okay. Dia lebih mencari saham yang ada future value. Okay. Bukan lagi intrinsic value lah. Okay. Tapi dia cari juga intrinsic value, tapi dia nampak lebih kepada future value. Macam saham Coke. Okay. Saham Coca-Cola. Masa Warren Buffett beli, mahal. Dia beli, tak ada, tapi taklah semahal sekarang kan. Dia macam berapa? $80 satu unit masa tu, tahun 1980-an masa tu. Kalau saya tak silap lah kan. Sekarang dah $300-400 kan satu unit. Dia beli sebab dia nampak future prospect, bukan nampak kepada intrinsic value sangat. Okay. Dulu dia cari yang under value. Bila tu lepas dia partner dengan Charlie Munger, dia dah mula cari yang ada future value. Future value ni maksudnya company yang mengikut perkiraan Warren Buffett, dia tak akan dimamah oleh usia dan teknologi yang digunakan oleh company tersebut tidak akan outdated. Okay, tidak akan outdated. Macam contoh Coke lah kan. Coke, dia punya company cuma buat air kan, buat air, tin kan, tin atau botolkan, tin kan dan pasarkan. So teknologi yang itu je, teknologi yang sama. Okay, memanglah dari segi machinery apa semua memang upgrade lah kan, memang machine upgrade apa semua, proses pembotolan, proses tin apa semua memang upgrade. Cuma dia very simple lah, very simple proses dia very simple. Okay, dia buat benda yang sama dan tak memerlukan kecanggihan yang begitu sangat. Okay. And then apa yang Warren Buffett nampak, orang akan sentiasa minum Coke sampai bila-bila. Okay, sampai bila-bila macam tu. Itu yang dia nampak, that's why dia beli. Bila dia beli, dia terus jadi major shareholder lah. Itu Warren Buffett punya cara lah. Bila dia beli terus company, dia tak beli saham. Macam kita capital kecil kan, macam mana nak jadi shareholder yang besar kan, kita panggil substantial shareholder kan, tak boleh sebab modal kecil. Kalau kita ada modal yang besar, macam urus harta berjemaah kan. Jadi satu company beli saham-saham company-company yang berpotensi jadi board of director. Jadi board of director, kita bolehlah menentukan hala tuju syarikat macam tu. Okay, macam itulah yang dibuat oleh Warren Buffett. Tapi dia punya gameplay dia, okay, gameplay dia adalah long term. Okay, long term. Dia tak main 5 tahun, tak main. Warren Buffett punya vision 10, 20, 30 tahun ke atas lah. Okay. Selagi mana dia hidup, selagi mana dia company tu belum ada perubahan dari segi fundamentally nak berubah ke bawah, hold. Itu cara dia lah. Okay.
Macam kita as a retailer, kita boleh decide. Okay, kalau kita ada holding power yang kuat, boleh slowly berubah kepada investor. Okay, boleh slowly. Tapi kena jadi smart investor lah. Okay, kita kena ada ilmu lah untuk belajar kan. Kita kena belajar dulu, baru kita tahu apa yang kita nak kaji kan. Okay. Sebelum tu, untuk peringkat pengenalan ni, at least kena belajar dululah teknik analisis yang basic kan. At least kita tahu sedikit macam mana cara nak baca pergerakan. Okay. Contoh macam OVH. Okay, saya tunjuk OVH. OVH. Saya tengok dari segi teknikal je, kita nampak counter ni memang cantik. Okay, dari segi wave dia, dari segi wave dia, dia dah buat wave, dia dah habis wave 2 dan dia akan jadi wave 3. Okay, dia akan jadi wave 3. So wave 3 ni panjang. Okay, dia lebih panjang daripada wave 1. So dari segi wave, kita nampak dia ada high chances untuk dia melengkapkan lagi dia punya wave 3 dan naik lebih tinggi. So most probably dia akan cecah balik dia punya ketinggian yang inilah. Okay, dia punya highest, okay, kat situ. So, kalau tengok sekarang pun dia dah masuk dalam bullish punya wave kan. Okay. So nanti tuan puan decide. Nak pilih mana satu? Nak jadi seorang technical investor, technical traders, ataupun nak jadi fundamental punya investor. Tapi kalau nak kedua-duanya sekali lebih baguslah sebenarnya. So mahirkan kedua-duanya sekali. Tapi dengan syarat kena belajar betul-betul. Okay, kena belajar. And then dia tak akan, ilmu-ilmu ni macam saya sendiri, kita spend lah. Kita spend banyak lah untuk belajar kan. Kita spend. Macam saya sendiri lebih lah. Lebih kurang 20,000 tu mungkin lebih lah kan saya spend untuk belajar. So dia tak datang percuma. So kalau tuan-puan tak sanggup nak keluarkan modal untuk belajar, tuan-puan kenalah menghadapi loss. Macam tu kan. Macam apa? Imam Syafi'i cakap kan, kalau kita tak sanggup mengharungi susahnya belajar, kita akan masa akan datang kita akan mengalami susahnya kebodohan. Itulah yang pesanan Imam Syafi'i kan. Betul ke tak Imam Syafi'i cakap? Lebih kurang macam tu yang saya tahulah. Sama dalam pesanan saham pun. Kalau kita tak sanggup nak melabur untuk ilmu, untuk belajar dan belajar betul-betul, kita akan meleburkan duit kita dekat pasaran saham. Okay? Daripada nak melabur jadi melebur, sebabnya tak sanggup nak keluar duit untuk belajar macam tu. Okay? Dan ilmu yang berguna dia tak akan datang percuma, macam itulah. Okay, so itu je sebenarnya. Sebab malam ni seperti mana saya cakap, dia bukanlah teknikal sangat, dia bukan educational sangat, dia lebih kepada santai-santai je. Kita macam kita tengok sembang macam tu je lah lebih kurang. Okey, ni ada ahli group tanya. Ada kebetulan ke saya perasan ada few warrant yang dah nak expire, harga akan naik? Dia tak kebetulan sebenarnya, sebab kadang-kadang satu-satu counter ni dia ada operator dia. Dia ada operator yang jaga counter tu. Okey, daripada dia biarkan warrant tu burn macam tu, okey, sebab kadang kalau retailer yang sangkut, retailer tu dia dah tak convert dah warrant tu. Apabila warrant tu tidak di-convert, kalau warrant tu tidak di-convert, dia akan burn tau. Maksudnya syarikat kehilangan unit warrant tersebut. Okay, syarikat akan kehilangan unit warrant tersebut yang telah dikeluarkan sebab tak ada orang convert. Jadi kurang jumlah unit yang dah dikeluarkan sepatutnya. Sebab orang tu tak convert, dia burn. So akan berlakunya proses push harga naik supaya mungkin ada retailer yang masuk dan sebagainya. Mungkin Jerome juga yang masuk beli balik dan sebagainya. Kita tak tahu kan, mungkin operator beli balik warrant, sebab kalau operator beli balik warrant dia tak ada masalah nak convert, sebab dia convert pun pergi kepada Malaysia juga kan. Macam tu. So banyak yang kena push last minute, macam 2-3 hari lagi nak mati. Bukan 2-3 hari lagi nak mati, maksudnya 14 hari sebelum dia mati dia dah koma kan. Sebelum dia koma tu dia terbang dulu kan, dia terbang dulu. So, adalah mainan dia kat situ. Sama ada nak bagi retailer jual ke, supaya Jerome boleh collect balik saham-saham warrant-warrant yang nak expired ni. Sebab kalau retailer tak convert, habis warrant tu macam tu. Okey.
Speculation tak juga, tak semestinya speculation. Okay, tak semestinya speculation. Sebab mungkin operator tak nak supaya warrant tu burn lah. Okay. Dia nak unit tu penting, unit tu. Unit-unit yang dikeluarkan tu bukan mudah kan. Nak keluarkan unit warrant. Okay, Tuan Yazmin tanya, share buyback ni ada impact? Memang ada impact. Dia macam ni. Kalau kita tengok dekat pasaran saham, dia ada dipanggil sebagai mana kat sini? Sekejap saya cari. Ni, dia ada market cap. Okay, market capitalization ni dia terbahagi kepada dua. Okay, dua bahagian saham. Ada saham yang hanya dipegang oleh pemegang saham yang macam kita panggil substantial shareholder yang tidak didagangkan. Okay, dia ada sebahagian besar ataupun mungkin sebahagian kecil, tapi tak kisahlah kan. Ada sebahagian daripada saham yang tidak didagangkan pada open market. Dan ada sebahagian yang didagangkan pada open market. Apabila syarikat buy back, dia beli balik saham-saham yang didagangkan pada open market, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku adalah jumlah unit-unit saham yang didagangkan pada open market akan mengecil. Dia mengecil, maksudnya jumlah saham yang didagangkan pada open market akan berkurang. Apabila jumlah saham yang didagangkan pada open market berkurang, dia menyebabkan meningkatnya volatility dan most probably harga lebih senang bergerak, sama ada naik ataupun bergerak turun lah. Okay? Most of the time, company yang buat buyback ni adalah company yang confident yang harga saham tersebut akan naik lebih tinggi dalam jangka tempoh masa beberapa tahun akan datang. So that's why dia buat buyback. Masa harga duk tengah drop ke apa kan, and then company pun buyback. Macam Top Glove hari tu kan. Kenapa dia buyback? Sebab dia confident next cycle ataupun tahun depan ke dan sebagainya harga akan naik lebih tinggi. Bila harga naik lebih tinggi, dia jual balik lah. Dia jual balik. So apabila saham-saham yang dia buyback, dia jual balik pada open market, menyebabkan berlakunya pertambahan kembali saham-saham yang ada. So that's why selepas company jual balik saham-saham yang dia pernah buyback, harga akan jatuh biasanya. Okay? Harga akan jatuh. Bila berkurangnya jumlah unit saham, most probably harga senang naik sebab jumlah saham dah tak banyak. And then apabila syarikat jual balik, most probably jumlah saham dah banyak sangat, dia akan berlakunya dilution, menyebabkan harga jatuh balik. Itu dari segi penerangan ringkas dia macam itulah lebih kurang. Okay, hopefully tuan-puan boleh faham. Saya tengok channel lepas tu harga pasal. Okay, TA sebab trade. Okay, so boleh decide. Kalau kita memang nak cepat, okay, memang kena masterkan technical analysis. Kalau nak lebih cepat lagi, kena masterkan ilmu intraday. Boleh juga masterkan BTST ke apa ke. So benda-benda ni memang ada. Sebab dalam pasaran saham ni dia tak ada satu teknik yang fit for all. Tak ada. Kita sendiri yang kena develop apa yang kita punya trading style ataupun investment style. Tapi nak develop kita punya trading style, investment style ke sebagainya, kena belajar dulu yang asas. Okay? Kalau asas pun kita tak tahu, macam mana kita nak expand kan? Macam mana kita nak expand? Contoh, macam kita naik basikal pun tak pandai kan? Bila kita naik basikal pun tak pandai, macam mana kita nak wheelie? Contoh kan, nak wheelie basikal tu kan? Macam mana kan? Macam mana nak buat acrobat ni basikal tu kan? Nak dia berdiri atas dia punya handle ke sebagainya. So asas tu dulu. Okay, asas tu dulu yang penting. Contoh macam kalau kita belajar belajar berenang lah kan. Kalau belajar berenang, menyelam pun tak pandai, macam mana nak kuat lentang, kuat kupu-kupu kan. Nanti jadi kuat dasar sungai je kan. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. Hopefully kita punya nak cakap macam discussion pun tak adalah discuss sangat. So lebih kepada entahlah, saya pun tak tahu sesi malam ni untuk apa, tapi macam itulah discussion umum. At least tuan-puan kena decide. Okay, tuan-puan kena decide. Nak belajar technical analysis, belajar betul-betul. Nak belajar fundamental analysis pun belajar betul-betul. Okay, belajar betul-betul. So dia punya key point dia adalah kena belajar betul-betul. Okay. Macam mana nak tahu
ada value stock, kena kira lah dia punya intrinsic value dia. Okay, kena kira. Dia ada calculation dia. So boleh explore dah, ada macam-macam. Boleh berdasarkan dividend discounted model. Ada juga Gordon apa tah nama dia, Gordon apa, saya ingatlah nama Gordon tu, tapi yang kat belakang itu itu Gordon punya model. Ataupun boleh gunakan DCA, discounted cash model. Okay, banyak model lah. Kalau macam Warren Buffett dia pakai yang 10 years projection punya value untuk profit, 10 years profit projection untuk cari intrinsic value. So once kita dah ada estimation of intrinsic value tu, baru kita boleh cakap saham ni under value, saham ni over value, macam tu. Dia tak simple lah, dia tak simple. Kalau nak paling simple, cari je lah analis yang dah buat dah projection untuk intrinsic value, search dekat mana-mana laman web mesti ada. Okay, ada. Cari je intrinsic value, projected intrinsic value mana-mana stok yang dah dibuat oleh siapa-siapa. Jadi kita compare lah harga semasa, macam tu lah. Okay. Okay, rakan-rakan ahli grup ada soalan tak Kukut ni sebelum kita bersurai? Besok insya-Allah saya akan, kalau sempat lah, kalau saya tak busy kalau saya tak busy ataupun kalau saya tak penat sangat, besok insya-Allah kita akan buat sesi diskusi counter. Ni baru kita akan pergi go through one by one lah, counter-counter mana-mana yang sempat lah. Okay, insya-Allah lah, doakan besok saya free sikit, sebab saya duk tengah busy sikit ni, duk tengah nak siapkan ni saya punya e-book. Dah ada berapa dah e-book ni, ada 2 e-book yang baru. Saya tunjuk tadi dekat tali group tadi tu kan. Ni e-book ni dah siap dah, yang platform mastery ni baru siap semalam, dah setahun lebih dah saya buat, baru siap. So nak kena touch up sikit, edit sikit nanti. Point dia memang dia punya isi kandungan ni memang very detail lah, very detail lah. Kalau tuan-puan nak jadi super traders, at least tahu sedikit lah apa kandungan yang ada dalam tu, memang membantu sangat lah. Okay, based on apa yang saya ajar dalam grup. Okay, yang ni yang paling basic. Ini saya nak, dia punya target adalah newbie lah, siapa-siapa yang baru je nak berkenalan dengan pasaran saham dan nak belajar macam mana cara baru nak menceburi dunia saham. Boleh ni. Okay, tapi saya tak release lagi, saya kena final check apa semua sekali. Nanti ada masa nanti saya akan release lah dalam bulan ni lah, insyaAllah. Dan satu lagi, ada yang tanya saya kan, hari tu saya ada buat announcement berkenaan dengan kelas online untuk Elliott Wave. Saya plan pertengahan bulan November ni. Okay, saya plan pertengahan bulan November ni, tapi sebab saya ingat saya nak buat online, saya nak buat melalui Zoom meeting kan. Zoom meeting maksimum 100 peserta sahaja. Okay, maksimum 100 peserta sahaja, tapi saya kena reserve dalam 20 tempat ke macam tu kan, untuk ahli-ahli group. Okay, sebab ahli group ni dia ada special lah, dia punya price dia. And then yang selebihnya lah, okay, lebih kurang 80, okay, 80 seat. Bukan seat lah, 80 slot untuk Zoom meeting tu mungkin saya akan open. Okay, harga dia saya tak decide lagi, sebab kita akan buat sesi 2 hari detail macam mana cara nak kenal, guna, baca, study, kaji Elliott Wave dari A sampai Z. Sampai nanti dia punya target dia, apabila tuan-puan dah belajar betul-betul berkenaan dengan Elliott Wave, nak trade intraday boleh, nak swing boleh, nak invest pun boleh. Okay, short term swing, long term swing, medium term swing, semua boleh. Okay, hanya menggunakan wave sahaja. Okay, tapi kalau tengok pada kelas-kelas Elliott Wave yang dekat luar sana, kalau tuan-puan perasan, dia punya harga dia dalam 2,500 lebih lah, kan, lebih kurang lah. Okay, tapi saya tak adalah macam tu kan, tak adalah nak sampai 2,500. Okay, mungkin insyaAllah kita akan deliver yang terbaik, tapi dengan harga yang paling minimum. Okay, yang paling minimum lah. Okay, so untuk rakan-rakan yang belum masuk dalam grup public Telegram, saya jemput masuk ke dalam grup public Telegram. So kalau ada apa-apa soalan apa semua, selagi mana saya sempat, saya boleh jawab lah. Okay, kalau macam hari ni semalam memang busy betul, kita tak sempat. Last week pun agak busy juga. So
boleh saya dah share link tu dekat bahagian komen dekat Facebook, nanti tuan-puan boleh klik je untuk sertai grup public Telegram. So sampai situ dahulu, kalau ada salah silap saya minta maaf, sebab malam ni pun tak ada apa sangat yang kita share. Hopefully adalah kan sedikit lah membantu. InsyaAllah kita jumpa besok malam. Saya akan buat sesi diskusi counter. Mana-mana yang sempat lah kita akan buat sejam lah lebih kurang. Mana-mana counter yang sempat saya akan go through lah satu persatu. Just get ready. Okay, just get ready. Kalau terkena counter tuan-puan, Alhamdulillah. Kalau saya tak sempat nak komen counter tuan-puan, saya minta maaf awal-awal. Okay. So sampai di situ dahulu. Macam biasalah 9.30 malam. Okay, besok 9.30 malam. Sampai situ dahulu. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.